Okay, so kita nak continue hybridization untuk OCN-. So first kita draw dulu Lewis structure. So oksigen ada 6 electrovalence, carbon ada 4 electrovalence, nitrogen ada 5, so negative charge, so kita kena tambah 1. So total kita ada 16. So dalam kes kita ni, carbon lah paling elektropositif, so carbon akan jadi center atom. So kita ada O, C, N. Okay, kita draw rangka dulu. So tolak 4. Sebab apa tolak 4? Sebab dah ada 2 bonding. So 1 bonding 2 elektron. So kita ada balance lagi 12. 12 distribute dekat terminal. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. So tolak 12, habis. So sekarang center kita adalah carbon. So kita kena octetkan carbon ini. Okey, so dia ada possible untuk jadikan dia octet. Okey, kalau saya tarik, katakan saya tarik 2 elektron, kita perlukan lagi 4 elektron untuk jadikan dia octet. Katakan saya tarik 2 elektron daripada O, 2 elektron daripada N. So saya akan dapat structure kita O. Okey, so saya akan dapat O, double bond carbon, double bond dengan N. So ini adalah satu possible structure. Okey, ini adalah possible structure. Okey, O saya nak tarik satu daripada O, satu lagi pun daripada O. So saya nak tarik 4 elektron terus daripada O. So saya akan dapat satu lagi structure O, lone pair. So kat sini akan dapat triple bond dengan carbon, single bond dengan N. Sebab saya tarik ke 4 elektron daripada oksigen. So saya dapat satu lagi possible structure. So ini structure number 1, ini adalah structure number 2. Ataupun lagi satu, saya nak tarik 4 elektron daripada nitrogen. Okey, so kita akan dapat lagi satu structure O, single bond dengan carbon, and triple bond dengan N. Okey, so kita ada 3 possible structure. So daripada 3 possible structure ni, kita kena determine the most plausible Lewis structure. Okey, pada 3 structure yang possible ni, kita kena determine the most plausible Lewis structure. So nak tentukan, kita kena determine formal charge. Okey, so formal charge untuk oksigen, oksigen ada 6 electrovalence, tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tolak 6, kosong. Carbon ada 4 electrovalent, tolak 1, 2, 3, 4. 4 tolak 4, kosong. Nitrogen ada 5 electrovalent, tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 5 tapi ada 6, so dia akan bercharge negatif 1. Okey, untuk structure yang kedua, oksigen kita ni sepatutnya ada 6 electrovalent, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. So 6 tolak 5, so kita akan dapat positif 1. Carbon 4 tolak 4, kosong. Nitrogen sepatutnya ada 5 electrovalent, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So negatif 2. So untuk oksigen structure nombor 3, so 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7, negatif 1. Carbon 4 tolak 1, 2, 3, 4. 4 tolak 4, kosong. Nitrogen sepatutnya ada 5 electrovalent, sekarang tolak 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tolak 5, kosong. So sekarang structure nombor 2 memang tidak akan terpilih sebab dia mempunyai highest formal charge. Okey, so sekarang tinggal structure number 1 dengan structure number 3. Tapi structure number 3 is the most plausible. Okey, kenapa? Sebab kalau kita tengok dari segi charge dia nombor 3 dengan structure number 1 ni adalah sama. Sebab 0, 0, negatif 1. Structure nombor 3 pun sama, 0, 0, negatif 1. Tetapi dalam kes kita ni, negative charge berada pada atom yang lebih elektronegatif. Okey, jadi structure number 3 is the most plausible because negative charge on the more electronegative
negative atom which is oxygen. Okay, so kalau negative charge berada pada atom yang elektronegatif, so dia sangat stable. Okay, so sekarang kita dah ada structure untuk OCN minus. So inilah structure kita, O, C triple bond dengan N. So kita ada lone pair. Okey, so sekarang ada charge negatif 1. Okey, so sekarang oksigen kita negatif 1, formal charge dia karbon kosong, nitrogen kosong. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, molekular geometri kita adalah linear. Okey, linear. Sebab apa linear? Sebab dia mempunyai kelas, dia mempunyai 2 bonding pair. So dia adalah linear. Okey, sekarang kita nak buat hybridization. Kalau kita tengok, karbon ni mempunyai 1 sigma bond. Okey, kat sini ada triple bond. Triple bond bermaksud kita ada 1 sigma bond dengan 2 pi bond. Okey, so karbon akan buat hybrid jenis sp. Kenapa jenis sp? Sebab dia mempunyai 2 sigma bond, so dia tak ada lone pair. Kita nak tentukan type of hybridization dengan mengira bilangan sigma bond campur lone pair. Okey, so untuk nitrogen mempunyai 1 sigma bond dan sepasang lone pair. So dia mempunyai 1 sigma bond. Okey, mempunyai 1 sigma bond plus 1 lone pair. So 2 lah. So kalau ada 2, so dia pun buat hybrid secara sp. Okey, so sekarang kita nak buat proses untuk hybridization. So saya start dengan ground state untuk karbon. Okey, so ground state untuk karbon mempunyai period, berada dekat period 2, 2s, 2p. Karbon ada 4 electrovalence, 1, 2, 3, 4. Okey, so kalau kita perhatikan, kita nak, karbon ni kita perlukan 2 sigma bond dan juga 2 pi bond. Okey, jadi kita nak kena sediakan 4 tapak, iaitu 2 sigma bond dan 2 pi bond. Kita tak nak lone pair. Jadi kita akan ada satu step excited state untuk karbon. So karbon kita akan ada excited state. 1 elektron daripada 2s akan excite kepada orbital 2p. So kita akan ada ground state kita. Untuk excited state kita beginilah. Okey, then kita akan ada hybrid. Okey, hybrid state untuk karbon. Okey, so since karbon akan buat sp, so bermaksud kita akan ambil satu orbital s dengan satu orbital p. So kita dekatkan sp. Okey, so kita dekatkan dan juga kita akan ada 2 unhybrid p. So unhybrid p ni kita akan reserve untuk buat pi bond. Okey, ni untuk karbon. Okey, sekarang untuk proses hybridization untuk nitrogen pula. Okey, so saya tulis di sini proses hybridization untuk nitrogen. So kita start dengan ground state untuk nitrogen. Okey, nitrogen berada dekat period 2. So kita ada 2s, 2p. So configuration valence kita 1, 2, 3, 4, 5. Sebab nitrogen berada dekat group 15. Okey, so sekarang kalau kita perhatikan betul-betul untuk nitrogen, apa yang kita kena buat? Kita kena simpan satu tapak untuk lone pair. So saya simpan ini untuk lone pair. Kita nak 1 sigma bond, simpan 1 untuk sigma bond dan juga 2 pi bond. Okey, so ini kita dah reserve untuk pi bond. Jadi tak perlulah kita excitedkan lagi sebab dah ada dah semua yang kita nak. So sekarang terus pergi kepada hybrid state untuk nitrogen. So dia akan buat hybrid jenis sp. Okey, nitrogen pun akan buat hybrid jenis sp. So sp ni satu kita reserve untuk lone pair, satu lagi untuk buat sigma bond dan juga kita juga ada 2 untuk unhybrid p. Yang ni kita reserve untuk buat pi bond.
Okey, ni untuk nitrogen. Okey, so sekarang untuk oksigen pula kita just tulis ground state untuk oksigen. Okey, kita tak payah hybridkan sebab oksigen kita tu single bond saja. So oksigen dia adalah 2S 2P. So 1 2 3 4 5 6. Okey, so tak payah hybridkan sebab dia adalah single bond saja. Okay, so now kita nak start draw hybridization untuk OCN-. Okay, kita fokuskan dekat carbon dulu. Carbon buat hybrid secara sp. Bentuk sp adalah linear. So, ini carbon hybrid secara sp. So, bentuk dia linear. Okay, next saya nak fokuskan berada di sebelah kiri. So, carbon dia akan buat sigma bond dengan oksigen. Oksigen kita ni orbital 2p. Jadi orbital 2p bentuknya dumbbell. Okey. So ini oksigen. Oksigen ni kita tak payah hybridkan sebab dia single bond. Okey, so dia adalah orbital 2p. So saya label orbital 2p. So arrow kita ups and down sebab dia dah membentuk satu sigma bond. Okey, so carbon cuma ada sigma bond dengan oksigen saja. So sebelah kiri dah settle. Sekarang kita nak fokuskan dekat carbon mempunyai sigma bond dengan nitrogen. Jadi saya buat hybridization sigma bond dengan nitrogen. Nitrogen akan buat hybrid secara sp. Bentuk sp linear. Jadi saya lukis linear. So ini nitrogen. Dia akan buat hybrid secara sp. So labelkan arrow ups and down. Ini sigma bond antara carbon dengan nitrogen. Okey, hujung nitrogen ni dia mempunyai lone pair. Jadi kat hujung ni kita tulis lone pair dia. Okey, so sekarang sigma bond dengan lone pair dah settle. So sekarang kita nak fokuskan kepada pi bond. Okey, kalau korang perhatikan betul-betul dekat struktur carbon ni, dia mempunyai dua lagi untuk form pi bond, sama juga macam nitrogen. So nitrogen dengan carbon ni dia akan overlap pure orbital, iaitu kita masih ada dua pure orbital p. Contoh kita masih ada py dengan pz. Sebab satu orbital p, contoh px, kita dah hybridkan dengan s. So kita masih ada py dan juga pz untuk buat double bond. Okey, contoh katakan okey, ni adalah pure orbital. Contoh ini adalah 2py. Okey, dan juga carbon juga mempunyai lagi satu pure orbital. So yang ini contohnya dia adalah 2pz. Mana datang 2py dengan 2pz? Sebab orbital p ada 3, iaitu px, py, pz. Sp ni bermaksud dia dah hybrid satu orbital s dengan satu orbital p. Contohnya katakan dia hybrid satu orbital s dengan satu orbital px. So kita masih ada orbital py and orbital pz. Ini adalah pure orbital. Pure orbital maksudnya dia tak melakukan hybridization. Okey. So dalam masa yang sama macam nitrogen, nitrogen pun baru buat hybrid sp. So dia masih ada dua p orbital yang tak hybrid. So maksudnya nitrogen pun masih ada pure orbital. Contoh yang ni saya letak 2py dan juga yang lagi satu ni saya buat 2pz. Okey. Jadi overlapping untuk membentuk pi bond. Py akan overlap dengan py, pz akan overlap dengan pz. Jadi katakan orbital py ni dia overlap dengan orbital py. So arrow ups and down, satu arrow naik, satu arrow turun. Okey, so barulah dia akan membentuk pi bond. Dia kena overlap sideways barulah membentuk pi bond. Okey, dan lagi satu, okey, pz akan overlap dengan pz. Dia kena selari, yang overlap sideways tu dia kena selari. Jadi tak bolehlah py overlap dengan pz, tak boleh. So jadi py overlap dengan py, pz dengan pz. So arrow ups and down membentuk satu pi bond. So jangan lupa disebabkan oleh compound kita mempunyai charge negatif, letak bracket dan letak negatif di hujung.